Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Hello. guru dan rakan-rakan. Apa? Ya, rakan. Saya mulakan. Record dia. Okey. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya teruskan dengan pembentangan proposal projek tahun akhir bagi kumpulan 6 dengan tajuk Sistem Peti Simpanan Keselamatan di Kedai Emas. Saya jemput kumpulan 6 diketuai oleh saudara Afiq Syazwan untuk memulakan. Silakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada guru dan rakan-rakan sekalian. Kami akan membentangkan proposal tentang projek akhir tahun kami. Tajuk projek kami ialah Sistem Peti Keselamatan di Kedai Emas. Ini merupakan saudara ahli kumpulan kami. Yang pertama, Nazan Fikri bin Zain Azizi. Nazan tak dapat bersama kami kerana mengalami masalah kesihatan. Yang kedua, saya Muhammad Afiq Azwan bin Saidan. Yang ketiga, Aisyika Amira bin Faizal. Antara ringkasan yang dapat saya huraikan daripada projek ini ialah Kedai Emas sering menjadi tumpuan rompakan dan mempunyai pelbagai cabaran untuk yang tersendiri untuk mengendalikannya. Rompakan tersebut bukan sahaja mendatangkan kerugian kepada pihak pengurusan kedai emas, tetapi ia juga mendatangkan bahaya kepada masyarakat yang berada di dalam dan sekeliling kedai emas. Sehubungan dengan itu, projek sistem peti simpanan keselamatan di kedai emas direka untuk mencegah daripada perkara yang tidak ingini berlaku. Projek ini bertujuan untuk membina satu sistem yang dapat menyebabkan barang kemas terjatuh ke dalam satu ruang yang dipanggil ruang rahsia. Apabila kaca yang menyimpan barang kemas tersebut terkena hentakan yang kuat atau dipecahkan. Idea projek ini menggunakan dua jenis sensor, iaitu sensor getaran dan sensor inframerah. Terdapat dua keadaan yang akan menyebabkan plate akan terbuka. Yang pertama, hentakan yang kuat akan menyebabkan ruang pameran menerima getaran yang kuat dan dikesan oleh sensor getaran. Kedua, pergerakan tangan perompak dikesan oleh sensor inframerah di ruang pameran barang kemas. Ini adalah merujuk kepada kes rompakan menggunakan hentakan yang kuat dan juga pemotong kaca. Seterusnya, penggera kecemasan serta-merta akan berbunyi dengan kuat tanpa henti. Penggera tersebut hanya akan berhenti apabila butang berhenti ditekan. Walau apa yang terjadi, barang kemas yang telah disimpan di ruang rahsia akan kekal selamat di ruang tersebut. Pihak pengurusan kedai emas juga tidak akan mengalami kerugian yang besar. Berdasarkan kepada slide keratan akhbar, ini ialah implikasi sekiranya tidak menggunakan sistem peti simpanan keselamatan. Yang pertama, pengunjung pusat beli belah bergelut dengan penjenayah pada 23 Februari 2020. Yang kedua, perompak larikan 5 dulang emas pada 2 Disember 2019. Dan yang terakhir sekali, budak 2 tahun antara 3 terbunuh dalam rompakan kedai emas pada 11 Januari 2020. Antara contoh penyertaan masalah ialah kedai emas merupakan sasaran berprofil tinggi kepada perompak. Barang kemas hendaklah sentiasa berada dalam keadaan selamat di ruang simpanan sehinggalah ianya dikeluarkan untuk tujuan jual beli. Malangnya, kaedah ini masih tidak dapat menghalang daripada berlakunya rompakan. Rompakan juga selalu berlaku disebabkan oleh sistem keselamatan
yang lemah seperti closed circuit television, CCTV yang diganggu oleh perompak itu sendiri. Terdapat banyak contoh yang menunjuk rompakan yang berlaku hanya dalam 20 hingga 30 saat dengan senjata berbahaya yang diacu ke arah pemilik kedai emas. Masyarakat sekeliling juga akan menjadi mangsa jenayah rompakan kedai emas. Untuk mengatasi masalah ini, satu teknologi keselamatan perlu dicipta bagi menghalang kes-kes rompakan seperti ini daripada berluasa. Seterusnya saya serahkan kepada Asyik Kamera. Terusnya objektif projek kami ada 5 aspek, iaitu menguji kebolehfungsian sistem peti simpanan keselamatan, membantu melindungi barangan berharga di kedai emas, mewujudkan teknologi baru dalam aspek keselamatan, meningkatkan tahap sistem keselamatan di kedai emas dan keselamatan terjamin dari segi kos dan nyawa. Next. Skop kerja pula kami mempunyai 3 aspek, iaitu perbincangan skop kerja untuk projek ini melibatkan fasa getaran untuk mengesan getaran dan jarak alat pengesan untuk pengesanan objek. Seterusnya, alat pengesan getaran adalah satu daripada maklum balas untuk keselamatan sistem dan begitu juga dengan alat pengesan objek. Alat pengesan yang digunakan untuk menghantar maklumat ke alat kawalan mikro adalah alat pengesan getaran dan juga alat pengesan inframerah. Next. Terusnya, aliran projek. Kami mempunyai input iaitu masukan, proses dan output keluaran. Input projek kami ialah sensor getaran, vibration sensor, sensor inframerah, infrared sensor. Kami menggunakan IC iaitu PIC 16F877A dan keluaran kami magnetic lock dan juga buzzer. Next. Lepas itu, ini ialah pembandingan kajian projek kami. Meja pameran, kelebihan meja pameran kami mudah untuk dipasang, kos penyelenggaraannya murah, tidak menggunakan tenaga elektrik. Manakala kekurangannya ialah tahap keselamatan kedai yang rendah, tidak mempunyai sebarang alat elektronik. Almari pameran pula, kelebihannya meletakkan barang dengan kemas dan teratur. Mudah dipasang, tidak menggunakan arus elektrik. Kekurangannya, tahap keselamatan kedai rendah, mudah pecah apabila terkena hentakan atau meletakkan bebanan yang kuat dan juga memaparkan barang secara terbuka. Sistem peti simpanan keselamatan yang kami bina ni juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya yang tersendiri. Antaranya kelebihan dia dapat mengelakkan kecurian di kedai emas, barang kemas disimpan secara automatik, dapat mengelakkan kerugian yang tinggi di kedai emas. Terusnya kekurangan dia sukar untuk dialihkan menggunakan arus elektrik yang tinggi. Hal ini kerana arus elektrik digunakan secara berterusan dan menyebabkan kos elektrik agak tinggi. Terusnya Afiq Syazwan. Di sini ialah langkah-langkah metodologi. Mula kami membuat perancangan. Itu kami perlukan perkakas dan perisian. Dan kami memerlukan data yang secukupnya. Seterusnya kami akan proses melaksana. Proses melaksana kami menggunakan 2 teknik, iaitu teknik pengujian, lepas tu kami akan melaksanakan projek tersebut. Yang ketiga, kami analisis. Kami akan menganalisis kebolehan projek dan mengenal pasti kesimpulan projek. Seterusnya, jadual catatan menunjukkan langkah-langkah dalam penghasilan projek kami. Cadangan projek melengkapkan proposal, penulisan bab 1, penulisan bab 2 semua berjalan dengan lancar. Penulisan bab 3 mempunyai masalah kengkangan disebabkan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Seterusnya, penyiapan projek 30% juga mengalami masalah yang sama, ialah PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, disebabkan
penyakit yang menular sekarang, COVID-19. Seterusnya, ni carta ahli. Carta ahli ini menunjukkan langkah-langkah penghasilan projek kami. Yang pertama, kami cadangkan projek. Lepas tu kami minta kelulusan daripada penyedia kami. Jika penyedia kami tidak meluluskan, kami akan membuat cadangan yang baru. Jika penyedia kami luluskan, kami terus dengan pembelian komponen. Seterusnya kami membuat pemasangan. Lepas tu kami membuat pengujian, troubleshooting. Jika troubleshooting tidak jalan dengan lancar, mungkin kerosakan berlaku disebabkan pemasangan yang tidak betul ataupun pembelian komponen yang salah. Jika berjaya, kami akan menganalisis projek. Ini ialah komponen yang kami gunakan untuk melaksanakan projek kami. Yang pertama PIC 16F877A, yang kedua vibration sensor, yang ketiga PIR sensor, yang keempat perintang 1 kilo ohm, yang kelima kapasitor 100 UF, yang keenam kapasitor 104, yang ketujuh LED, yang ke-8 relay 12, yang ke-9 magnetic lock, yang ke-10 transistor PN222A. Seterusnya saya akan serahkan kepada Amira Shikin untuk memberitahukan tentang proses prototype. Ini ialah proses prototype yang kami sedang bina. Ini adalah projek yang kami sedang bina, iaitu peti simpanan keselamatan di kedai emas. Next. Ini juga ukuran untuk projek kami. Next. Akhir sekali, jangkaan hasil. Skop projek ini hanya terhad untuk digunakan sebagai sistem keselamatan di kedai emas untuk melindungi barangan berharga. Dengan projek keselamatan ini, ia akan dapat mengurangkan kehilangan barangan berharga. Projek ini dapat memberi langkah-langkah keselamatan dengan tingkat elektrik seperti pengesan getaran dan pengesan pergerakan objek menggunakan alat pengesan yang dihubungkan dengan alat kawalan mikro. Di akhir projek ini, satu idea baru berkenaan dengan alat kawalan keselamatan barang kemas mungkin akan diperolehi. Akhir sekali, oleh itu pihak pengurusan kedai emas tidak akan menanggung kerugian yang besar selepas projek ini dapat dilaksanakan dengan baik. Sekian, terima kasih. Okay, saya nak pergi ke page berapa tadi, kaedah metodologi. Tentang metodologi. Okay, page 13. Okay, ejaan je saya nak tegur, ejaan metodologi tu. Sepatutnya metodo. Do mana do? Okay, betul ke sekarang? Kaedah metodologi. Itu Ataupun metodologi. Sepatutnya saya pun dah keliru. METHO meto tak ada O lah tu. MET METHD meto. Okey lah, do logi. Ini masalah jadinya. Buang H. Okey, metodologi ya. Metodologi. Nanti saya semak balik. Awak pun semak sama, betul kan? Kalau kata salah, nanti awak kena ni juga, kena hantar balik dalam Google Classroom. Okey, pergi ke objektif. Page. Okey. Objektif projek ni bahayanya jangan sampai 5. Nanti awak bila PTA 2 nanti
awak tak boleh nak cover. Saya dah kata mesti saya cadangkan hanya ada dua saja. Yang pertama untuk hasilkan tajuk, kita tengok yang pitch pertama, dia ada kaitan. Tengok yang pertama. Untuk yang pertama, untuk kita hasilkan tajuk, sistem peti simpanan keselamatan di kedai emas tu mesti merujuk kepada penyataan masalah pertama. Kedua, mesti merujuk kepada objektif. Ketiga, mesti merujuk kepada skop kajian. Tiga ni mesti kita tengok, dia mesti saling berkait. Baru kita akan dapat hasilkan tajuk. Jadi tajuk ni berdasarkan saya tengok tadi semua, dan juga ada bab kira macam dah masuk bab 2 saja literature tadi, ada perbandingan. Kita lebih mengkaji kepada sistem bukan peti simpanan yang macam semua orang fikir peti simpanan tu macam yang besi tu, yang macam cerita Italian Job pula kan. Dia sebenarnya adalah tadi pergi dekat page perbandingan, jadual perbandingan, supaya kawan-kawan lain pun boleh nampak jadual perbandingan. Okey, apa produk kat sini ialah lebih kepada meja pameran, almari pameran yang terdapat dekat kedai emas tu. Cuma meja dan pameran kumpulan kamu ni lebih kepada ada penambahannya, adalah ada satu sistem peti pula, ada lagi peti simpanan. Itu ekstra. Jadi ekstra daripada produk pertama dan kedua yang dah ada di pasaran. Kedai emas guna semua, betul. Jadi pergi balik dekat tajuk. Kita kena ada kata kerja pada awalnya, lebih kepada benda ni dah ada. Kalau peti simpanan pun dah ada. Cuma kita nak tambah baik sistem keselamatan tu. Jadi kita buat satu perkataan, kata nama di awalnya ialah penambahbaikan sistem peti simpanan. Kita akan tengok, tambah dulu. Okey. Menambah baikkan sistem peti simpanan keselamatan di kedai emas. Okey, kita tengok balik dekat masalah tadi pernyataan masalah saya rasa dah kena dengan tajuk. Dia dah, bila kita kata kita bangunkan penambahbaikan ni, sistem ini, maka selesailah pernyataan masalah kamu tadi. Objektifnya, patutnya objektif dulu baru dapat tajuk. Okey, objektif dia, kamu ambil balik tajuk ini, tajuk penambahbaikan sistem peti simpanan keselamatan ini. Cuma ambil balik, masuk dekat objektif tadi. Okey, masuk mana-mana. Mana-mana. Okey. Sebab semua tu nanti akan dibuang. Okey, penambahbaikan sistem peti simpanan. Cuma awak tukar penambahbaikan tu jadi kata kerja pula, menambah baik ataupun membangunkan. Lebih kepada membangunkan. Membangunkan sistem peti simpanan. Okey, cantik. Kena arah dengan tajuk. Yang kedua, dia mesti minimum 2 objektif. Dia tak boleh 1, mesti 2. Lebih tak apa, jangan lebih daripada 5. Tapi bahayanya, setiap satu objektif nanti kita akan tengok dalam metod punya proses pembuatan, proses pengujian apa semua, berlaku tak untuk cover 5-5 ni. Itu yang kita takut, tengok-tengok 2 je. Jadi 3 lagi objektif tak cover, jadi kajian ini gagal. Kita tak nak macam tu. Jadi kita jangan bunuh diri. Kita buat yang kedua, menguji kebolehfungsian kat atas tu, ambil balik ayat tu,
menguji kefungsian sistem peti simpanan keselamatan di kedai emas. Cukup. Tambah di kedai emas. Allah. Di kedai emas. Okey. Okey. Okey, dua saja. Saya cadangkan untuk kumpulan ni hanya dua ini saja. Yang lain boleh padam. Nanti awak edit sikit. Bagi hanya ada dua je. Okey. Ini pun urut besar semua. Nanti awak betulkan yang ini. Boleh? Sebelum send ke Google Classroom. Okey? Okey, yang pertama mesti membangunkan, yang kedua baru menguji. Ini susun atur ni mesti betul. Jangan terbalik pula. Okey? So, awak boleh bandingkan, kumpulan-kumpulan lain pun boleh tengok. Adakah tajuk awak kena dengan ketiga-tiga ni? Dia relate tak dengan objektif, relate tak dengan penyataan masalah, relate tak dengan skop kajian. Okey, yang lain saya tengok tak ada masalah. Okey. 1, 2, 3. Okey. Tajuk pun dah okey. Saya dah betulkan ya. Alright. Nanti betulkan. Jangan lupa upload. Kemudian saya nak tengok ni lah apa? Proposal. Okey, ini settle. Ni nanti betulkan yang page ni lah. Okey, proposal dah masuk. Okey. Sikit tak boleh zoom sikit besar kan. Yang lain boleh tanya lah kalau nak tanya dalam chat. Chat tak aktif ni. Chat tak aktif. Dah ada dah. Apa ni Jojo? Dah ada dah Jojo. Okey, bawah lagi. Tak apa, laju saya dah tengok tadi. Mana saya anggap ni. Cuma objektif tu kena betul balik lah. Alah, saya betul. Objektif ni kena betulkan balik. Ini dah ikut dah. Tapi apa saya tadi tak ikut. So betulkan balik. Tengok ayat dia. Tengok ayat objektif mesti sama dengan slide tu lah. Slide tu yang saya dah ni kan Okey. Okey, turun lagi. Turun lagi. Okey lagi. Okey lagi. Okey lagi. Okey, seterusnya. Tak apa laju, tak apa. Saya dah okey. Lapiran, kita nak tengok lapiran. Okey. Oh, ini senarai bahan ni Okey. Okey. Ini saya lampiran ni saya tukar je. Okey. Okey. Yang ini pun lampiran C ni pun awak kena ikut balik yang dalam slide tadi dah okey dah. Betul. Okey Okey. Selesai untuk kumpulan ni. Sekejap. Okey. Tahniah. Kena selesai menjalankan tugas. Ada lagi Okey, cantik. Ini nanti boleh masuk dalam proses lah, dalam metodologi tu. Bab 3. Proses pembuatan. Okay, 3D, lakaran 3D dia. Okey, cantik. Alhamdulillah. Selesai bulan ni. Nanti kita doa sama-sama lah. Jangan InsyaAllah. PKP berlanjutan sampai hujung tahun juga. Susah kita dirian. Amin. Amin. Okey. Boleh ni lah. Dah boleh keluar. Okey, terima kasih.